Okay, Assalamualaikum. Okay, kalau mungkin ada yang maybe first time lah. Saya tak tahu, saya tak pastilah. Ada yang maybe ada yang first time jumpa saya. So, Assalamualaikum. Nama saya Samirul. Okay, atau dikenali sebagai Semilo jugalah. Okay. So, hari ni kita belajar, kita nak ulang kaji balik apa yang kita belajar masa hari Isnin hari tu. Okay, pasal genetics. So, hari Isnin hari tu saya tak tahu lah sama ada semua dah pernah semua datang ke, saya tak pasti masa tu tak datang ke ataupun masa hari ni first time ke, saya tak pasti. So kita akan start balik, bukan start balik, maksudnya kita akan ulang kaji supaya awak ingat balik. Okey. Secara asasnya kita start dulu dengan bab 5. Okey, sebab apa bab 5 ni saya pilih bab 5 ni sebab tajuk ni lebih pada yang orang kata lebih relatable, orang kata tu lebih awak rasa macam diri awak, sebab kita tahu diri kita kan, kita nampak benda tu kan. So bila kita nampak benda tu, awak boleh relate, awak boleh hubungkan benda tu dengan diri awak sendiri. So sebab tu saya start dengan bab 5 dulu tentang genetics. Okey. Okey, kita ulang balik, kita ulang kaji semula. Okey, 5.1, pembahagian sel. Pembahagian sel, sebelum awak tahu pembahagian sel dulu, awak kena tahu DNA, sel, nukleus, kromosom, apa lagi? DNA dan genetik atau gen. Okey, so macam biasa, setiap manusia ni dia ada sel. Awak ada sel lidah, sel otot, sel apa lagi? Sel apa ni? Sel pipi dan sebagainya. Banyak sel dalam badan manusia sangat kompleks. Sebab tu awak cerita kita ni sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat hebat lah. Sebab ada banyak jenis sel. Tapi untuk kita belajar sel hari ni adalah sel yang secara orang kata dia macam general ataupun secara awam. Secara awam secara khusus lah. Secara khususnya sel tu macam ni. Sel ni bulat. Okay, sel bulat ada dalam dia ada nukleus. Setiap sel mesti ada nukleus. Kalau dia tak ada nukleus, kita tak panggil dia sel. Kita panggil sel mati ataupun bukan sel. Contohnya rambut. Rambut kita ni bukan sel sebab rambut kita ni tak ada nukleus. Dia tak ada nukleus. So rambut ni bukan sel. Dia adalah sejenis protein. Okay, protein untuk rambut kita lah. Untuk rambut. Ni protein je. Dia bukan sel. So sel mesti kena ada nukleus kat tengah-tengah ni. Bulat hitam ni. Okay. So dalam sel ada apa? Dalam sel ni ada berbenang halus. Okey, bila berbenang halus, saya bercakap pada hari Senin itu berbenang halus. Bila berbenang halus, bila nak membahagi, dia akan start makin berlingkar-lingkar. Jadilah kromosom. Okey, inilah kromosom. Kromosom adalah struktur seberupa berbenang halus yang melingkar, jadilah bentuk ribbon macam ni. Okey, faham? Ada soalan? Ada? Okey. So, benda yang berlingkar ni kalau awak zoom lagi, awak nampaklah DNA ni, deoxynucleic acid. Deoxynucleic acid maksudnya sel DNA lah yang orang buat CSI tu yang check ni anak siapa yang pegang DNA semua ni kat sini. Sebab DNA ni lah sangat spesifik. Setiap manusia DNA berbeza-beza setiap orang ada warna kulit lain, ketinggian berbeza. So semua information ataupun informasi terkandung dalam DNA ni yang kita panggil sebagai gen. Nah, kalau awak zoom lagi DNA ni, nampak gen ni, awak nampak ada TAGC, ATGC ni. Kat sinilah kita boleh tahu kalau katakan awak berada dalam dalam kes polis penjenayah kan. Okey, doktor yang akan menyiasat ni bukan polis lah yang biasanya polis bagi sampel dekat dekat hospital tu yang akan check, dia tengok awak punya ni kod ni. Okey, setiap manusia berbeza kod tak akan pernah ada sama kod, berbeza kod. Daripada sini kod ni lah yang kita tahu, oh inilah pembunuh dia, sebab kita tahu kod dia dengan kod badan dia sama. So kat sini gen lah, sebab dia ada unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Walaupun katakan awak nanti kalau lelaki jadi ayah kan, ada anak. Walaupun ada anak tu tak sama tau genetik dengan kita. Dia adalah campuran daripada kita punya isteri dengan bapa. Okey, faham? Okey.
So genetik ni lah ada kod-kod dia Okay, hari tu kita belajar lagi kan. Kromosom ni ada bentuk ribbon ni. Kita panggil satu ni ialah satu kromatik. Kalau dua kita panggil sebagai kromatik kembar. Dan dia dicantum oleh dekat sentromer. Sentromer ni macam center. Pusat. Dia pusat, center, sentromer tu lah kita panggil. Dia menggabungkan antara kromatik satu ni, kromatik dengan ni. So jadilah bentuk ribbon. Okay. So dalam satu kromosom ni, dekat buku teks cakap kan, terdapat 200 hingga 300 gen bagi setiap kromosom. Maksud gen ni maksudnya setiap kromosom ni ada layer-layer Dia ada layer-layer macam ni Ada layer-layer. Kalau nampak sini kan, ada layer-layer ni. Setiap layer tu, kromosom tu ada dalam 200 hingga 300 genetik ataupun contoh genetik yang kita ada, contohnya warna kulit, warna mata, ketinggian, apa lagi? Lidah boleh gulung tak boleh macam ni Boleh gulung, ada orang tak boleh gulung lidah tau. So gulung lidah ni adalah salah satu sifat diwarisi oleh bapa ataupun mak. Lepas tu lagi satu jenis darah. AB, darah A, darah O, darah AB. Semua tu datang daripada kromosom ni So setiap layer ni ada berbeza-beza maklumat dia. Contoh kat sini satu jenis memprogramkan warna kulit. Bawah ni satu genetik yang memprogramkan warna rambut. Okay. So secara khusus, secara amnya, kromosom dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gen yang kod-kod awak tu, information yang kita boleh nampak tu, yang menentukan awak tu siapa. Ibu jari. Jadi cap ibu jari pun ada dalam kita punya DNA juga. Semua information lah, exactly. Semua benda tak tinggal satu pun dekat dalam kromosom tu, tak tertinggal satu benda pun information tentang diri kita. Sebab itulah kromosom ni, once orang dapat kromosom, dapat je sel kita, kalau dia pandai genetik, dia pandai pakar genetik, dia boleh tahu semua informasi pasal kita. Kita warna kulit apa, semua kita boleh tahu. Dia boleh tahu. Dengan menentukan satu sel saja dapat. Najib kan? Itulah. Sangat-sangat complicated manusia ni. Sangat-sangat berseni. Orang kata Allah cipta manusia ni penuh dengan seni. Okay, so kita masuk pada kromosom. Setiap manusia mempunyai bilangan kromosom yang tetap. Tak boleh 40 bilangan tetap iaitu 46 kromosom. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Kalau lebih satu, awak jadilah Down syndrome. Kalau kurang, awak jadi someone else. Jadi macam kita punya monyet, kalau awak tahu monyet dengan manusia ni kromosom hampir dekat-dekat tau. So kalau bilangan dia hampir sampai dekat tu, jadi macam monyet sikit. Tak adalah. Guru je takkan jadilah. So basically kalau katakan kromosom dia tak cukup, sama ada masa dalam rahim ibu dia dah gugur, dia tak cukup sifat dan gugur, ataupun takkanlah lahir tiba jadi anak monkey kan, sebab kromosom beza. Tak, dia akan gugur lah. Okey, faham Ada soalan? Saya bagi awak, saya buka ruang untuk ada soalan tak? Takut nanti saya laju sangat ajar kan. Nangis ke awak kan nanti. Ada soalan? Sebelum saya proceed. Jangan malu, relax lah, chill lah. Kenapa belajar kan? Tanya je. Kalau awak nak tanya je. Tak ada istilah malu-malu. Sebab dulu saya macam awak pun, saya pun tak pandai pun, saya tanya. Cikgu, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kita tanya je. Dengan bertanya ni lah, awak akan macam, oh baru faham. Oh macam ni. Oh macam ni rupanya. Oh macam tu rupanya. Okay, ada soalan? Sebelum saya proceed. Tak ada? Okay. So, setiap kromosom ni wujud secara berpasang-pasangan. Awak kata setiap satu sel, kromosom semua sama 46. 46 maksudnya dekat sel kulit saya 46, dekat muka kat sini semua 46. Okey. Susunan kromosom homolog kita panggil sebagai karyotip. Okey. Contohnya lah, saya nak kaji seorang penjenayah. Okey, saya penjenayah. Saya dapat sel dia, saya buat test, jadi bentuk karyotip ni.
So saya tengok kat sini saya nampak dia X, Y. Maksudnya perjalanan itu lelaki. Okey, perjalanan lelaki kita nampak sini. So ni lah secara keseluruhan dia punya kromosom dia, susunan kromosom dia. Okey. Nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, 22, 23. So kita ada 23 set. Tahu set maksudnya satu set. 23 set kromosom. Dan satu set ada 2 kromosom. Nampak ni? Satu set 2 kromosom. 2 kromosom. 2 kromosom, 2 kromosom dan sampai habis. So secara total awak adalah 23. Kita ada 23. Kita ada 23 set kromosom. Okay, darab dengan 2. Sebab satu set ada 2 kromosom kan? So dapatlah 46 kromosom. Okay, so sebab itulah manusia ada 46 kromosom. Tak lebih dan tak kurang. Okay. So 46 kromosom ni dia kalau dia set tapi kalau awak secara total 46. Okey. So kenapa dia disusun secara homolog ataupun berpasangan? Saya ulang balik, kenapa kita susun karotip ni secara berpasangan dan kalau orang panggil dia kromosom homolog. Homolog tu berpasangan. Okey, sebab apa? Satu ni siapa yang ingat hari Isnin tu? Hari Isnin saya ada cerita kan. Satu ni datang daripada mak, satu datang daripada ayah. Okey, macam mana dia akan dapat macam ni satu daripada ayah atau mak? Nanti awak belajar lebih detail tentang meiosis, persenyawaan dan sebagainya lah. Sperma gabung dengan ovum jadilah embrio ataupun anak lah. Okey. So datang satu daripada mak ayah. So sebab setiap satu ni satu mak satu ayah, satu mak satu ayah, satu mak satu ayah, satu mak satu ayah. Okey. Dan X ni pun datang daripada X ni datang daripada mak, Y ni datang daripada ayah. Nanti saya cerita kenapa. Kenapa X datang daripada mak, Y ni datang daripada ayah. Okey. Faham Okey, ada soalan? Okey, so karotip perempuan pun sama juga. Okey, sama. Dia punya XX satu daripada mak, satu daripada ayah. So dapatlah lelaki. Dapatlah perempuan. Okey. So autosom dengan kromosom seks. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 22 ni kan, sampai 22 ni kita panggil nama lain dia adalah autosom kromosom. Saya ulang balik. 1, 2, 3 semua ni adalah autosom kromosom. Okay. XY ni lah baru kita panggil sebagai seks kromosom atau kromosom seks. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris seks kromosom. Bahasa Melayu terbaliklah, kromosom seks yang menentukan jantina seseorang tu. Okey. Faham? Alright. So yang autosom ni yang terlampau pula. Autosom ni, yang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni dia menentukan ketinggian, warna kulit dan setelah contohnya macam warna kulit, maybe ada dekat kromosom 1. Darah A, B, O ke mungkin ada kromosom kat 8. So awak nak tahu kat mana, awak tak perlu tahu sebab yang ini yang patut tahu ialah pakar genetik je. Saya pun tak tahu. So kalau kawan saya yang pakar genetik dia tahu. 11 ni dia bawa genetik apa? Mata, warna mata ke, mata dia macam ni ke, muka dia ke, hidung dia ke, semua kat situ. Dia tahu kat mana. Okay. So, dan kromosom seks ni lah hanya untuk menentukan jantina saja. Tujuan dia adalah untuk menentukan jantina saja. Dan ni saya bagi information lebih lah. Awak perasan kan kenapa lelaki selalu ada buta warna. Perempuan jarang, tapi lelaki selalu kena ada buta warna. Sebab genetik buta warna ni kan dia diwarisi oleh turun-temurun lah daripada mak nenek moyang. Okey. Dan kenapa dia hanya berlaku pada lelaki saja? Sebab kromosom sebab genetik buta warna ni ada dekat X. Okey, ada dekat X. So bila dekat X ni kat sini lah, sebab tu lelaki je. Kalau yang belah perempuan ni, kalau nampak perempuan ni ada X2 kan. So diorang satu pada ayah, satu pada mak. So dia macam berentap. Okey, aku nak jadikan dia buta warna ke tak? So dia akan berlawan. Nanti awak belajar lebih detail lah kat bawah lagi. Siapa yang akan kuat, siapa yang kuat. Jati mak atau jati bapa. So kebanyakan kalau kat sini
Disebabkan genetik tu dekat X saja, Y tak ada apa-apa, kosong. Sebab tu orang tu dapat buta warna, especially lelaki. Okey, tak apa. Nanti kalau tak faham lagi, nanti kita akan belajar lagi detail. Okey, ini saya cerita tadi lah. 22 kromosom, pasang kromosom, autosom, menentukan sifat, menentukan warna kulit, rambut, berat badan, dan ketinggian sebagainya. Dan satu pasang seks kromosom menentukan jantina. XX perempuan, XY lelaki. Okey, nak rehat tak? Baru mula kan? Okey. Okey, itu kita belajar pasal pembahagian sel. Okey, awak dah belajar tentang DNA, nukleus, sel, apa lagi ya? Awak dah belajar? Pasal karyotip, autosom, XY, semua tu. Okey. Dan bila awak dah faham yang tu, baru awak boleh faham tentang pembahagian sel. Sel perlu dibahagi. Kalau kita tak membahagi sel, kita tak akan membesar. Itu satu. Kedua, kalau kita ada pembahagian sel, kita tak boleh ada keturunan. Okay. Tak boleh hasilkan sperma, tak boleh hasilkan ovum dan sebagainya sebab kita tak ada pembahagian sel. Dan pembahagian sel juga perlu untuk menutup luka-luka anda punya tangan ni. Contohnya, zap, tangan, luka. Macam mana nak tutup balik? Memanglah mula-mula kita akan pakai jahit kan. Kalau luka tu ada dalam, kita akan jahit. Tapi kalau macam luka tu sikit je, kan lama-lama dia keluar darah, lepas tu dia stop darah, lama-lama dia hilang, cantum balik. Dekat situlah berlakunya proses pembahagian sel. Okey. So pembahagian sel ni ada dua, mitosis dan satu lagi lah meiosis. Okey. Mitosis dengan meiosis. Okey, mitosis ni untuk memperbaharui sel awak, untuk membesar dan untuk membaiki sel. Especially ini khas untuk mitosis saja. Tetapi kalau meiosis untuk hasilkan sperma dengan ovum untuk dapat anak keturunan. Okey, pembahagian sel berbeza antara dua-dua ni. So awak kena by the end of this lecture atau habis je awak punya belajar hari ni, awak kena at least kena bezakan mitosis apa, meiosis apa. Okey. So hari tu dah kita belajar pattern mitosis kan? Kita ingat tak saya ajar pasal PMIT? Okey, mitosis pembahagian sel untuk luka ataupun pembesaran. Kalau meiosis untuk menghasilkan zuriat ataupun sperma dengan ovum. Okey. So sekarang ni saya pernah ajar kan PMIT. PMIT. Ni adalah fasa-fasa berlakunya mitosis. Okey. P ni apa maksud dia? Profasa. Ni metafasa. A ni adalah anafasa. T adalah telofasa. Okay, so awak kalau kat exam ke apa, awak nak hafal, saya hafal dulu PMAT je. PMAT. Pakcik Mat. Pakcik Mat ke tak kisahlah macam-macam awak. PMAT saya PMAT. So profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Okay, apa yang berlaku kat sini? Okay, hari tu kita dah belajar kan? So saya ulang balik. Okay. So sebenarnya sebelum saya mulakan dulu, sel tu, setiap sel dia akan dapat arahan untuk membahagi, betul kan? Dia tak sesekali membahagi tau. Dia kena dapat arahan membahagi. Badan kita akan beritahu, okey, kau sel membahagi sebab nak tutup luka. Kau sel membahagi sebab kau nak kena meninggi, nak besar. Okay, badan kita akan bagi arahan. So, sebelum dia jadi bersedia untuk membahagi, okey, ini kan sel awak ni kan. Dan dalamnya ada nukleus kan. Hitam ni nukleus Hitam ni nukleus, ni sel awak. Okey. Dalam nukleus ni kan awak akan nampak dia macam berbenang je. Berbenang-benang halus je. Kita panggil sebagai kromatin. Kromatin hampir sama je nama dia. Kromatin dengan kromosom. Kalau kromatin ni maksudnya dia apa? Dia tak ready lagi nak membahagi. So dia macam awak tak nampak pun. Bila awak tengok dalam teleskop tak bintang. Mikroskop, mikroskop. Awak tengok mikroskop, kita tengok awak nampak sel macam kosong je. Bayar kita boleh nampak tau daripada kalau awak nampak dia tengah membahagi, awak boleh nampak daripada mikroskop tau. Kalau katakan awak tengok sel tu dia tak membahagi, awak nampak kosong je, macam hitam macam ni je. Awak tak nampak pun kromosom dia. Tetapi bila dia bersedia nak membahagi,
Daripada benang-benang ni dia start melingkar. Contoh macam ni kan, ni benang ni kan, dia akan jadi macam ni. Dia akan melingkar-lingkar, jadilah kromosom. Jadilah kromosom. Saya buka balik. Okay. Macam ni. Nampak tak macam bentuk X ni? Jadilah macam X ni. Dekat gambar ni memang nampak macam cantik je kromosom tu kan, macam bentuk ribbon kan, macam ni kan. Tetapi dalam real life tak. Ini untuk tujuan untuk kita bagi awak nampak je. Tapi dalam real life betul-betul dia macam ni. Dia macam ni. Bentuk dia macam boleh kelingkar, serabut. Okay. So macam ni. So bila okay, awak tengok apa yang berlaku pada profasa. Dia kata kromosom memendek. Okey, tadi saya cakap kromatin kan. Kromatin sama je dengan kromosom. Okey. So kromosom ataupun kromatin memendek dan menebal menjadi lebih jelas dan kelihatan. Baru awak nampak. Bila nak bagi awak baru awak nampak. Dan dua kromatid bercantum kepada sentroma. Dan gentian gelendong, ni gentian gelendong gentian gelendong ni adalah tempat untuk tarik dia. Gentian gelendong ni bercantum pada sentroma. Gentian gelendong boleh terbentuk dan membran nukleus dan nukleus akan hilang. Okey, saya conteng sikit kat sini Okey. So masa kat profasa ni macam ni. Lepas tu dia akan berlingkar. Sini satu kromatid. Kalau macam ni, dua kromatid. Okey, nampak? Dekat tengah-tengah ni sentroma. Okey. So berlaku dia bila profasa ni dia nak bersedia untuk membahagi kan. So kromosom memendek dan lebih kelihatan jelas. Lepas jelas dah jelas dia akan lepas dah jelas cakap apa ni? Setiap kromosom memiliki dua kromatid yang bercantum pada sentroma dan gentian gelendong mula terbentuk dekat ujung ni Ni gentian gelendong. Saya pelik betul bahasa Melayu Saya belajar bahasa Inggeris nama lain. Okey, gelendong Dan membran nukleus kan ada border kan? Ada macam berapa bentuk kan? Kan nampak macam bentuk kan? Tapi dah tak dapat bentuk dah. Dia macam dah hilang. Okey, dah hilang sebab dia nak bersedia untuk dilepaskan. Maksudnya dia ada macam ibaratkan kromosom ni atau kromatin ni di penjara lah dalam satu tempat. So bila dia nak bahagi je dia buka penjara tu, kromosom tu berlebar, bergerak tempat-tempat lain. Bersedia untuk bergerak lah. Okey. Tu profasa. Metafasa, kromosom dia beratur panjang macam ni. Nampak ni? Nampak ni beratur panjang. Okey, saya cakap tadi karotip kita ada kromosom yang berhomolog kan, berpasang-pasang kan. 1 set, 2 set, 3 set, 4 set sampai 23 set. Okey. Tetapi masa dia metafasa untuk mitosis, saya ulang balik, bila mitosis ni kromosom tadi dua kan, 2 set kan, 1 set ada 2 kan. Dia akan dua atas. Dia kena satu baris je, dia tak boleh 2 baris. Satu baris saja. Okey, mitosis syarat dia satu baris saja. So, bila satu baris ada 46 kromosom lah. Sebab manusia ada 46 kromosom. So, dia beratur. So, apabila kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Kita panggil khatulistiwa kat garisan tengah-tengah ni. Dia macam bumi. Kat tengah ni panggil khatulistiwa. Kat garisan khatulistiwa. Dan gentian fiber ni melekat dekat sentroma ni. Nampak tak? Sentroma ni dekat ni. Melekat macam dia melekat situ. Dan dia tersusun rapi je. Kenapa dah ada 4 je kat sini? Kenapa dia tulis 4? Saya kata 46 kan? Kenapa dia tulis 4? Sebab takkanlah dia nak lukis gambar 46 sendiri kat sini. Memang penuh buku teks ni. So dia tak 4 je. Tapi di real life dia memang 46. Sebab kita ada 46 kromosom. Okay. Dan lepas tu, bila dah berlakunya proses metafasa ni, berlakunya anafasa. Anafasa ni, gelendong gentian tu dia macam tarik. Dia macam contract ataupun dia tarik. Maka terputuslah kromosom tu kedua kutub. Dia lari satu belah kanan, satu belah kiri. Okey. Faham? Kita ulang balik. Bila gentian gelendong tu dia tarik, dia contract ataupun dia tarik, sentroma tadi terputus.
Satu pergi sini, separuh pergi sini. Nampak tak? Separuh pergi sini, separuh pergi sini. Sebab dia ada macam ribbon kan? Betul, dia ribbon kan? So satu kromatik pergi sini, satu kromatik pergi sini. Okay, so sentromer membahagi dua setiap kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Sini dengan sini. Dan apa yang berlaku last sekali telofasa, bila dah berlakunya dua-dua dah pergi ke kanan ke kiri, maka tamatlah proses pembahagian sel. So bila dah bagi sama rata, nampak tak dia nak start membahagi. Nampak tak macam ada ni, nampak tak jap. Nampak kat sini. Nampak kan? Sekejap saya lukislah. Okey, nampak tak dia macam sekejap, buruk pula. Macam ni, dia ada macam ada apa ya, ada macam bagi furrow, maksudnya furrow macam nampak ada benda lah dia nak macam nak putus. Okey. So, bila kat telofasa dia dah tamat dah proses pembahagian, separuh pergi sini, separuh pergi sini, dan membran nukleus akan dah membentuk balik untuk perangkap balik kromosom tu, tak nak bagi dia berlari-lari berkejaran kat luar sana. So kita buat penjara balik, membran nukleus akan ada balik dan tutup, tak nak bagi nukleus ni keluar, kromosom tu keluar. So dapat tak kromatik sampai ke kutub bertentangan, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula untuk perangkap balik kromosom tu supaya kromosom tu tak terlari sana terlari sini. So bila dia dah habis ni, dapat tak cytoplasma membahagi. So dia point. Macam tu. So saya hafal dulu. Point macam tu. Okay, so dia bahagi dua. So bagi dua, jadi dah macam ni balik. Dapat dua sel anak. Okay, dapat dua sel anak. Okay, dua sel anak mempunyai bilangan kromosom yang sama. Saya cakap tadi 46 tadi dia beratur sama kan, panjang. So separuh pergi sini, separuh pergi sini. Okey, so 46 kat sini, 46 kat sini juga. Sama je nilai kromosom dia. Kalau katakan proses pembahagian sel ni tak berjaya, maksudnya separuh 47 sini, 46 sini, satu sel yang kemungkinan sel tu boleh dapat jadi sel kanser sebab dia dah tak betul information dia, ataupun dia akan mati macam tu je sel tu. Sel tu tak berjaya hidup. Mati macam tu je. So badan kita ni ada sistem lah. Kalau katakan tersalah bahagi, sama ada dia akan matikan sel tu, ataupun kalau kata sel tu terlepas, dah jadi kanser sel lah. Sebab itulah masa kita ni tak boleh nak makan sembarangan, terdedah dengan radiasi. Bila ada radiasi, lagi-lagi masa nak pembesaran ni, sel tu perlu bahagian sama rata. Kalau katakan ada radiasi, ganggu pembahagian sel tu, dah satu hal pula. Okay, faham? So ada soalan sebelum saya masuk pada meiosis pula. Saya buka pada soalan. Ada soalan tak? Kalau malu sangat pun, tulis dekat dalam ruang komen pun jadilah. Saya jawab. Saya bagi awak seminit untuk berfikir nak jawab ke tak nak jawab. Nak tanya ke tak nak jawab? Tanya. Okay. Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, saya teruskanlah dengan meiosis. Okay. Tadi mitosis kan? Okay, ada soalan tak ada kan? Okay. So kalau tadi mitosis berlaku proses pembahagian sel untuk membesar tinggi. Kita ada macam ni. Kalau macam ni namanya membesar sebabkan berlain, sebab kita banyak makan. Tetapi kalau kita membesar ni adalah membesar yang normal, ketinggian makin atas. Bukan besar macam ni ini namanya berisi namanya. Yang ni pembesaran yang betul. Okay, meninggi. Okay, so proses benda tu luka atau meninggi disebabkan proses mitosis. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula satu pembahagian sel. Okay, pembahagian sel kita panggil sebagai meiosis. Okay, meiosis yang berlaku dalam sistem peranakan manusia ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Tumbuhan pun ada juga. Okay, so tapi hari ni kita belajar manusia je. Okay, berlakunya pasal dekat meiosis ni berlaku dekat lelaki testis untuk hasilkan sperma. Kalau perempuan berlaku dekat ovari menghasilkan ovum. Okay. So sel dekat dalam testis tu akan memain peranan lah. Okay. So meiosis ni ada dua
Dia ada sama juga primat tadi, dia primat juga profasa, metafasa, anafasa, telofasa, tetapi ada tetapi nampak tu, ada profasa 1, profasa 2, metafasa 1, metafasa 2. Dia ada dua dia ada dua kali pembahagian sel. Kalau mitosis tadi, pembahagian sel sekali je. Nampak, sekali je. Habis, siap. Settle. Senang, mitosis senang. Meiosis ni dia agak complicated sikit. Okay. So sekarang ni meiosis 1, meiosis 2. Sebab pembahagian sel ada dua kali. Okay, saya ulang balik meiosis 1, meiosis 2. 1, 2 sebab pembahagian sel tu, toid tu, yang saya kata toid sekali. Dekat fasa 2 nanti ada lagi toid lagi. So dia akan hasil 4 anak. Tadi 2 kan, mitosis 2 kan anak dia sebab sekali bagi je. Kalau meiosis dia buat pembahagian 2 kali, akan dapat anak 4. Okay, so kita akan pergi lagi. Sesama je, nama dia profasa, metafasa. Susunan dia sama je. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Cuma meiosis 1 dia ada anafasa 1, dia akan ada profasa 1, profasa 2, profasa 3, 4. Sekejap. Profasa 1, profasa 2. Sorry, saya cakap apa ni? Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dengan telofasa 1. Dan lepas tu bagi satu lagi, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey. Saya ajar betul-betul slow ni. Okay. So kita pergi pada meiosis 1. Pembahagian sel yang pertama. Okay, profasa. Okay, macam sama juga, kromosom memendek dan menebal sebab sel tu dia kata tak nak membahagi lagi. Sel ni dalam sel testis ataupun dekat ovum specifically dekat meiosis, kromosom memendek dan menebal menjadi jelas dan kelihatan. Sama je jawapan tadi macam meiosis 1. Okay, kromosom homolog berpasangan. Okey, awak. Yang ni penting sikit dekat homolog. Nampak tak homolog ni? Kan saya cakap homolog tadi yang karotip kan? Karotip tu kan ada satu set ada dua kan? Bapa, mak, bapa, mak, bapa, bapa, mak semua kan? So berpasangan tu ataupun kita panggil sebagai homolog tu kan? Tapi dalam meiosis ni, dia duduk sama-sama. Meiosis beza dengan mitosis. Mitosis dia satu baris je. Tapi kalau meiosis ni dia duduk. Ni kumpulan dia, set dia, set dia, set dia, set dia. Nampak tak dia macam ikut set dia? Set 1, set 2. Nampak tak? So kromosom homolog ni berpasangan. Dia duduk berpasangan dah. Dia tak duduk macam mitosis. Mitosis random je, satu baris. Okay, so pindah silang berlaku iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Maksudnya masa dia nak sebelum berlakunya metafasa 1 tu yang beratur tu, dia macam ni. Saya nak tunjuk macam mana, saya lukis lah. Okay. Okay. Kan saya cakap kan, yang kalau mitosis dia tak duduk berpasangan, dia duduk asing kan. Okay. Kalau meiosis dia duduk berpasangan. Macam ni. So dia akan pindah silang. Alamak, macam mana sini? Nampak tak dia ada macam tersentuh sini kan? So dia akan sentuh kawan sebelah dia, homolog tu dia pegang. Macam ni pegang-pegang, dia nak pindah silang. Pindah silang tu maksudnya dia akan ada berlakunya pertukaran genetik. Dia pindah silang. Sebab apa perlunya berlaku pindah silang ni? Sebab nak menghasilkan kepelbagaian. Awak tengok muka awak dengan adik awak sama tak? Tak sama kan? Hampir sama tapi tak sama seiras sebiji. Dia macam ada iras muka tapi adik awak macam lain sikit muka. Macam awak dengan adik awak tak sama. Macam adik-adik mak awak pun sama tak sama. Okay. Sebabkan pindah silang ni. Okay, dia pindah silang, jadilah macam ni. Bila dah berlaku pindah silang tu, satu kat sini hitam. Sebab dia dah pindah kat sini. Yang sini pula, yang ni hitam. Satu katakan sini, satu hitam. Ni sini putih pula. Nampak sini hitam. Dia dah bertukar genetik material. Dia dah tukar apa? Genetik, gen. So dah kena sikit. Okay. So nampak tak kan? Nampak tak kat sini? Kaki dia. Kaki dia putih satu, hitam satu. Sebab dia dah berlaku pindah silang. Okay. So nampak tak pertukaran genetik dah berubah. Sebab itulah
berbeza adik-beradik, berbeza muka. So nampak tak dah pindah. Dan bila dah buat pindah silang, berlakulah metafasa 1. Metafasa macam biasa dia akan beratur. Tetapi dia bukan beratur satu baris je, dia beratur dua baris. Nampak tak dua baris ni? Satu baris, dua baris. So maksudnya ada 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 23. 1, 2, 3, 4, 5. So dia dapat dua baris. Macam ni. Nampak dua baris. So kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada sentroma. Macam ni. Okey, faham Dia tadi saya ulang balik mitosis, saya ulang sebab kenapa saya ulang? Sebab kebanyakan student pening pada kat sini. Okey, macam mitosis ni 46 terus beratur satu line. Kalau metafasa ni dua line. Satu parent mak, satu kromosom mak, satu kromosom bapa. Kan satu tu jadi satu ni akan jadi satu set. Ni satu set. Ni satu set. Tadilah sampai 23 set kat situ. Okey. So bila dah berlaku dah susun kromosom ni, berlakunya proses anafasa. Ingat anafasa macam mana dia pergi belah kutub berbeza kan. So gentian gelendong ni akan tarik dia pergi ke dua-dua kutub. Belah sana, belah sini. So kromosom homolog. Awak kena cakap kromosom homolog tak boleh cakap kromosom saja. Sebab bila dekat exam awak cakap kromosom homolog, kita tahu kromosom tu berpasangan. Kalau mitosis tak cakap pun kan pasal homolog kan, sebab kita susun kromosom tu dalam satu line je, tak berpasangan. Tapi kalau dalam meiosis ni berpasangan. Kita panggil sebagai kromosom homolog ataupun kromosom berpasangan. Tapi dalam sains kita panggil kromosom homolog. Okey. So bila dah pergi ke dua-dua tempat kutub ni, dah pergi ke dua kutub, dah berlaku dah habis lah kan? Dah habis kan? Bila berjaya je pergi dua kutub, sana berkutub sini, dah berjaya. So berlakulah telofasa. Okey, telofasa cytoplasma. Kita panggil cytoplasma dalam ni. Dalam ni kita panggil cytoplasma membahagi peringkat akhir meiosis tamat. Satu perbahagian sel berlaku dah. Okey, saya ulang balik. Ada yang tanya? Tak baca lagi. Saya tak akan spek ni. Apa cakap? Oh tak. Okey, sel tu kita ada berjuta-juta sel dalam badan ni kan. Betul tak? Contohnya badan kita katakan saya ambil contoh kita luka tangan kita luka. Okey. So dekat dalam kalau awak zoom dekat luka awak tu, awak nampak proses mitosis Proses mitosis ni. Awak nampak proses mitosis yang berlaku dengan rancaknya. Okey. Kalau katakan satu pembahagian sel tu tak berjaya, badan kita akan ada arahan matikan sel tu. Kita akan kalau awak belajar detail lagi, awak biologi dia kata dalam biologi dia kata dia akan suruh badan kita akan suruh matikan sel tu. Supaya kalau sel tu kan dia dah terbagi secara salah kan. Dia salah atau mati kan. So dia akan suruh matikan sel tu. Dan sel-sel lain hidup je. Faham tak? Sel-sel lain tu hidup. So kita ada banyak sel pun. Melainkan kalau satu badan kita sel mati, matilah. Tu memang mati. Okey, saya sambung balik. Ulang balik. Profasa 1. Okey, profasa 1. Kromosom memendek dan menebal dan menjadi jelas. Macam samalah. Okey. Lepas tu kromosom homolog berpasangan. Dia berpasang-pasang dah. Dia dekat-dekat. Berpasang-pasang ikut pasangan dia. Okey, lepas tu pindah silang. Wajib tahu pindah silang ni memang selalu exam selalu keluar. Dekat mana proses pindah silang berlaku? Dekat mana proses pindah silang berlaku? Crossing over ni berlaku. Dekat profasa 1. So tujuan adalah untuk pindah silang ni tujuan adalah untuk membuat pertukaran genetik. Okey. So dan bila dah buat pindah silang tu, pergilah pada metafasa 1. Metafasa 1 ni saya cakap tadi dia bukan satu line dia tak macam mitosis. Dia dua line. Satu set. Sampai dah habis satu set sampai XY tu. Sampai habis karotip kita tengok tadi habis semua. Habis. 23 lah. Kita ada 46 kan? 46 bagi 2 dapat 23 set. 23 set beratur. Okey. Dekat khatulistiwa melekat pada
gentian gelendong ni melekat dekat sentroma, dekat pusat ni. Okey, lepas tu bila dah berlaku punya proses tu, anafasa. Bila anafasa, saya ingat saya cakap apa tadi? Bila anafasa je ingat dia pergi ke kutub, satu kutub kanan, satu kutub kiri. So kromosom homolog tadi kan berpasangan tadi berpisah ke kanan dan ke kiri, ke kutub bertentangan. Dan bila dia sampai je dekat berbeza tempat tu, maka berlakulah telofasa yang fasa terakhir. Bila dah sampai telofasa, maksudnya pembagian sel dah hampir tamat. Okay, so nampak ni, nampak kan? Nah, nampak ni. So dia dah cukup. Dah cukup. Sini. So satu plasma membahagi peringkat akhir meiosis satu tamat. Okey, saya ada soalan sebelum saya tanya soalan lagi kepada awak ni. Ada soalan? Tak ada janganlah malu nak tanya soalan. Kalau awak tanya soalan lagi awak faham. Tak apa, saya terima je soalan-soalan yang pelik-pelik. Saya faham je. Kadang-kadang kita macam otak kita ni macam tak nampak benda ni kan. So awak first time belajar benda macam ni kan. Okey, tak ada soalan? Okey. Kalau ada soalan awak just drop in the chat je. Drop any question. Just letak je apa-apa soalan dekat situ. Nanti kalau saya perasan saya baca. Okey. Lepas tu. Kalau awak tak ada soalan, saya ada soalan kat awak. So sekarang ni, kromosom tadi kita manusia ada 46. Betul kan? 46 kan? Okay. Mitosis tadi kalau kita bagi 2, 46 kan? Mitosis tadi betul. Tetapi saya tanya pasal meiosis yang pertama ni. Berapa kromosom dekat sini, berapa kromosom sini? Adakah 46 juga ataupun macam mana? Sila jawab soalan saya. Cuba letak je, saya tak tengok pun nama-nama awak pun, saya tengok je awak komen apa. Cuba tekan berapa banyak kromosom, 46 ke 23? Cepat. Dekat sini kromosom telofasa ni. Saya ulang balik soalan saya Bagus, pandai pun 23. Bagus, bijaklah korang ni. Saya dulu pun belajar pun ingat 46. Okey, so macam saya jawab ni faham lah ni Okey, so sebab dia kan berpasangan. So dia bagi 2. Bagi 2 maksudnya jadi separuh lah. 46 bagi 2 jadi 23. So sel ni 23. Settle, faham? Okay, so setiap sel ni kita bagi pada fasa kedua pula. So dah faham 23 So lega sikit kan jawab 23. Kalau 46 tadi menangis pula saya. Okay, so setiap sel tadi tu dia pergi pula pada meiosis 2 ataupun fasa yang kedua, iaitu meiosis kedua. Okay, so sekarang ni dia ulang balik sama. Tapi dia punya kromosom tu tak sempat nak patah balik jadi kromatin berbenang biasa. Dia terus masuk fasa 2 ni, terus kromosom tu steady je, dah tak payah nak revert balik, patah balik pada macam berbenang tu. Dia terus ready untuk membagi kali kedua. Okay, so nampak tak gentian gelendong mula terbentuk balik. Nampak? Bentuk balik. Okay, yang ni dah ada nukleus Nukleus dia membentuk, dia perangkap dulu. So kali kedua nak bagi, dia buang balik perangkap penjara tu, bagi kromosom ni bergerak-gerak macam ni. So bila fasa 2 ni dia buka balik penjara tu supaya kromosom ni boleh bergerak balik, sama juga. Dan okey, saya nak beritahu satu benda, satu tips kan. Meiosis 2 ni adalah sama macam mitosis. Sebiji je mitosis. Dia tak pakai dah nama kromosom homolog tu sebab dia dah satu je. Nampak? Dia dah satu je. Cuma nampak tak dia ada macam hitam sikit, putih ni sebabkan proses pindah silang tadi. Dia bercampur genetik tadi Okey, so masa metafasa 2 ni dia beratur. Okey, saya tanya, dia beratur ni satu line. So total berapa kromosom? 23 kan? So 23 lah kromosom kat sini. 1 2 3 4 5 ni. Tapi dalam gambar ni tak 2 je sebab takkan dia nak lukis besar-besar kan. So, tak 2 je. 1 2 3 sampai 23 sini. Ni 23.
Okay, so bila metafasa ni dia kromosom tersusun di atas khatulistiwa, getah gelendong melekat pada sentroma. Ayat ni sebiji macam mitosis tadi. Cuma gambar dia beza sebab ada pindah silang ni, nampak tak ada macam pertukaran genetik sikit. Gambar dia hampir sama je. Okay. Ayat dia pun sama macam mitosis. So kalau awak tanya, awak ingat mitosis, awak ingatlah meiosis 2 ni. Okey, seterusnya, bila dia dah beratur, berlakulah pada anafasa 2. Anafasanya apa? Pergi ke kutub kanan, ke kutub kiri. Okey, ke kutub kanan, ke kutub kiri. Sama juga ayat dia, sentrum membagi pada 2, kromatik kembar terpisah. Ayat dia sama sebiji macam mitosis. Ke kutub bertentangan dan sebagainya. Dan bila dah habis dia pisah kedua je, berlakunya last sekali telofasa. Telofasa ni, nampak tak? Bila dah telofasa je, nampak tak? Terus penjara dibuka. Ada buka penjara ni, dia kepung balik kromosom tu supaya kromosom tu tak berenang-renang, bergerak-gerak dekat kromosom, dekat sel-sel tu. So dia buka penjara ni, buka penjara ni, penjara ni. Dan 4 sel anak, tadi mitosis 2 sel anak. Meiosis ada 2 kali pembahagian sel. Secara logiknya ada 4 lah anak dia kan. Okay, ada 4 anak yang tidak seiras. Wajib cakap 4 sel anak yang tidak seiras. Sebab mitosis sama-sama, saya cakap 46, 46. Muka di sini macam ni lah, sebiji macam sel tu. Meiosis berbeza sebab ada pindah silang tadi. So dia takkan seiras. Sebab itulah adik-beradik korang beza. That's why korang tak sama. Sebab ada anak ni atau 4 sel anak ni lah akan jadi sperma. Ni sperma lah ni. Ni sperma Tahu sperma atau apa kan? Tahu kan? Ni sperma. Okay, ataupun ovum 4 ni. Tapi bila dekat perempuan 1 ovum je kan? So 3 ni akan mati, 1 je akan hidup. Okay, faham? Okay. Saya sampai situ je. Saya nak awak betul-betul faham ni sebab ni memang famous question dekat dalam XPM. Sama ada dia suka keluar dekat paper 1, dia suka keluar kat paper 2. Dia akan bagi dia bagi kat sini. Ni proses apa? Mitosis ke meiosis? Kalau awak tulis meiosis, batch awak tulis meiosis 1 atau 2 Awak tulis jangan tulis meiosis je. Tapi beratur soalan. Tapi kalau to be safe, awak nak selamat, awak cakap meiosis 1, meiosis 2. Jangan tulis meiosis je. Sebab meiosis ada 2 tempat kan. Meiosis 1 dengan meiosis 2. Okey. So saya ulang balik. Saya nak bagi awak faham dan faham lagi. Supaya tak adalah nanti awak apa benda ni tak faham kan. Okey. So meiosis 1 dengan 2 ni testis lelaki kat belakang testis, perempuan dekat ovari. Dia tak dekat berlaku tempat lain dekat tempat sel peranakan sahaja. Sel peranakan. Sel peranakan ataupun dalam organ peranakan. Itu bahasa dia. Sel peranakan, dalam sel peranakan tu, dalam tu di luar tu lah dikelilingi oleh organ peranakan, iaitu testis. Dalam testis itulah sel peranakan. Okay. So meiosis berlaku dekat sel tu dan dia ada 2 jenis pembahagian sel. Meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay. Meiosis 2 hampir sama dengan meiosis 2 hampir sama dengan mitosis. So kalau awak hafal mitosis, awak hafal lah meiosis 2. Cuma gambar dia bercampur-campur sikit. Okay. Okay. So apa yang berlaku pada meiosis 1? Profasa 1 apa yang berlaku? Macam biasa kromosom menebal, lebih nampak. Lepas tu ingat kromosom tu berhomolog, berpasangan, berbanding dengan mitosis kromosom, dia cakap kromosom je, dia tak berpasangan. Okey, set tadi berpasangan dan diorang buat proses silang, pindah silang. Dia tukar, dia tersentuh sikit. Okey, bila tersentuh kita panggil proses tu pindah silang. Bila berakhir je pindah silang ni, dia pergi kepada fasa metafasa 1. Metafasa je ingat, dia beratur. Tapi dia beratur bukan 1 baris, tapi 2 baris. Lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, berpasangan. Okey, sampailah sini 23. Okey, 23. Dia dalam gambar ni tak 2 je kan. Cuba tak 2 je.
So kromosom homolog tersusun dalam satah khatulistiwa. Khatulistiwa tu maksudnya tengah tau. Khatulistiwa tu maksudnya tengah. Kita duduk negara Malaysia di satah khatulistiwa kan, sebab berada kat tengah-tengah. Okey, kat tengah-tengah. So berada kat tengah-tengah, gentian gelendong mula melekat pada sentroma atau center dekat kromosom tu. Dan bila dah melekat je, dah beratur rapat, berlakulah proses seterusnya. Anafasa, ini anafasa ni berpisah. Dia berpisah. Kiri. So kromosom homolog tadi berpisah dari bergerak ke kutub bertentangan. So kat sinilah proses daripada 46 kromosom jadi 23 kromosom yang awak tulis tu. Kat sini yang berlaku dia 23 ni. Separuh. Okey, separuh. Dan bila separuh sel bila pergi ke kutub, dia dua kutub tu, dia perangkap balik kromosom tu. Dia perangkap, letak nukleus supaya kromosom tak berjalan. Okey, dah pisah dua, berlakunya proses seterusnya meiosis 2. Meiosis 2 sama juga profasa 2, metafasa 2, anafasa 2. Gambar saya cakap ni, gambar dia berbeza. Sebab gambar dia ada pindah silang tadi kan, kita ada berubah genetik kan. So gambar tu je berubah. Yang lain semua sama. Nampak tak? Gentian gelendong mula terbentuk fasa 2. Lepas dah bentuk, melekat dalam orang tu, diorang beratur balik. Tapi yang ni bukan 2 baris, 1 baris dah. So 23 lah. Beratur, panjang 1 baris. Okey, 1 baris, 1 baris. So kromosom, dia tak cakap kromosom homolog dah kan? Dia kata kromosom saja, macam mitosis. Kromosom tersusun di kata khatulistiwa, gentian gelendong melekat pada sentroma. Lepas dah beratur, berpisah. Nak berpisah, kita panggil proses anafasa. Berpisah. Berpisah. Kedua, ke kutub atas, kutub bawah. So, membahagi 2 kromatik kembar berpisah bergerak pada berbeza. Apa jadi? Berlakulah telofasa, nak habis dah peringkat tu, proses pembagian tu nak habis dah. So, nak habis dah. Dia nak habis. So, jadilah telofasa 2. So, bila dah habis, nampak tak dia buat penjara dah. Buat penjara, dia nak perangkap dah kromosom tu. Supaya tak ada lagi dah bermain mana. Dia perangkap, buat penjara. Bila buat penjara ni, jadilah nukleus. Balik. Bila dah habis buat penjara tu, baru dia pisah. Sebab apa dia buat? Kenapa dia kena buat penjara dia ataupun nukleus dulu? Dia tak naklah kromosom tu bergerak-gerak. Dia split je, dia pisah je. Kromosom tak bagi sama rata dah. Sini 40, sini 22, sini 24. So apa yang buat adalah dia buat penjara dulu. Sebab itulah buat penjara dulu. Buat penjara dulu. Make sure kromosom tak bergerak dah. Buat penjara, dia pisah. Dapatlah 4 anak sel. Tapi tak sama, dia tak seiras. Dia tak seiras. Dan macam saya kata lah, sebab itulah sperma yang dihasil ni tak sama genetik dia. Sebab itulah adik-adik awak lain berbeza-beza. Berbeza-beza kan. Seorang macam ni, dia nampak macam seiras tapi tak sama. Okay. So saya nak tanya satu soalan. So sekarang ni berapa sel kat sini? Berapa kromosom dekat yang kromosom lahir ni? Cuba awak tulis komen sikit. Yang lahir ni, yang jadi sperma dengan ovum ni. Berapa kromosom dia terhasil? 46 ke 23? Yang jelas sekali. Cepat. 23. Okey. So, memang semua ni 23. Okey, cuba yang bayangkan ni ovum. Ovum 23, sperma 23. Bila katakan berlakunya persenyawaan, ovum nak jadi baby kan. Ovum dengan sperma bercantum, 23 dapat tambah 23 dah berapa? 46 balik. Satulah manusia baby tu 46 kromosom juga. Faham tak? Faham 23, ni 23 kan? Ni ovum ni 23 ovum, 23 sperma, cantum jadi 46 kromosom juga. So kalau katakan, saya bagi satu sikit lah. Sperma ni katakan, ni 23, seorang ni dia bahagi tak sama rata bagi, seorang 24, seorang 22 kan.
katakan 24 tu bercantum dengan yang normal sperma kan. Jadi apa? 47 kan. Dia instead of jadi 46, sebenarnya dia dari 46 jadi 47. Sebab ada kecacatan kat sini. Katakan kromosom sini 24 bercantum dengan katakan ni sperma bercantum dengan ovum yang normal 23. So orang dapat 47 kromosom. So 47 kromosom tu jadilah Down syndrome. Orang yang Down syndrome tu sebab dia ada satu extra kromosom sebab masa proses pembagian sel ni tak berlaku dengan sebetul-betulnya. Sebab itulah kalau katakan saya bagi sikitlah cerita sikit. Okey. Sebab itulah bila perempuan bila dia capai umur yang orang kata 40 tahun ke atas kan, 40 tahun ke atas, kita tak nasihatkan dia untuk dapat anak. Sebab lagi tinggi umur dia, lagi tinggi chances dia ataupun kebarangkalian dia dapat anak Down syndrome. Sebab bila makin dia tua, sel yang dihasilkan ni dah tak, kadang-kadang maybe dia punya pembagian sel sebab dah awal makin tua, lagi perempuan, dia makin tua, so pembagian sel tu tak serata dah. So bila katakan ada macam saya pernah ni kan jumpa, dia ada risiko lah macam tengok umur dia 40 lebih. So doktor akan cakap pada pasien pesakit tu, cakap kemungkinan anak dia ni boleh dapat Down syndrome. So just bagi tahulah untuk tak adalah bagi mak dia terperanjat, alamak bila lahir anak Down syndrome, tak. Kita akan tahu ada kemungkinan dapat Down syndrome. So apa yang patut buat, kita akan buat scan, tengok sama ada anak dia dapat Down syndrome ataupun tidak. Lepas tu bila kita akan decide lah sama ada mak dia tu nak gugurkan ataupun nak simpan. Itu belakang cerita lah. Itu bergantung pada pesakit. Okay, so faham dekat sini penting So hari ni apa yang kita belajar sebelum kita habis, saya cerita sikit, sekejap. Kita ada buat latihan sikit Kita belajar pasal pembagian sel, kita ulangkan pembagian sel. Dalam sel ada nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, DNA ada genetik yang kod-kod tu. Okay. So kromosom ialah kromosom. Setiap kromosom ni ada layer-layer dia menentukan jenis-jenis genetik. Okay. Okay, lepas tu karotip ni pula, setiap manusia ada karotip dia sendiri. XY lelaki, XX perempuan. Okay, so ni so kita panggil yang 1 hingga 22 ni autosom kromosom. Yang last sekali adalah seks kromosom. Okay, yang menentukan jantina seorang manusia tu. Okay ni So kita akan ada dua jenis pembahagian sel, mitosis dengan meiosis. Mitosis untuk bertambah ketinggian, membesar, dan kalau ada luka nak repair balik tisu baru, itu mitosis. Kita ada pimide, profasa, metafasa, anafasa dengan telofasa. Okey, apa yang berlaku dekat metafasa ni, awak ingat satu line je. Dia bukan berpasangan. That's it. Okey. Untuk mitosis. Kalau meiosis pula, kita ada dua kali jenis pembagian sel. Meiosis 1 dengan meiosis 2. So, indirectly kita akan dapat 4 anak sel. Okay. So, apa yang berlaku dekat meiosis metafasa ni, meiosis 1 ni, profasa 1 ni ada pindah silang. Dan kromosom dia adalah homolog, berpasangan. Dan masa metafasa 1 ni, dia beratur ikut pasangan masing-masing. So, dia bersedia untuk berpisah. Dan anafasa pun dia pergi berpisah dua, dapatlah bagi dua ni dapatlah 23. So yang the rest ni yang lain ni adalah hampir sama macam mitosis punya, sebab dia tak kata pun padam. Padam. Itu padam. Okey, betul kan? Okey. So apa tadi? Lupa dah. Okay. So, anafasa ni pecah dua. So, meiosis 2 ni hampir sama dengan mitosis. Okay, meiosis 2 ni hampir sama dengan mitosis. So, anak yang atas ni 23. Okay, last sekali kita tengok soalan ni. So, by right, awak dah boleh jawab soalan ni. Okay, so saya nak awak komen dekat section tu. Okay, mitosis berlaku dekat manusia, dekat mana berlaku? Tumbuhan tak payahlah, tumbuhan nanti awak boleh baca. Tumbuhan berlaku dekat sel meristem.
Dekat ujung akar dengan ujung pucuk. Okay. So saya beritahu tumbuhan. Tumbuhan dekat meristem, pucuk dengan ujung akar. Manusia berlaku kat mana? Nama dia apa? Dekat mana manusia berlaku mitosis ni? Kalau awak tak tahu nak cakap sangat, awak cakap macam ni dekat exam. Semua sel, manusia semua sel kecuali sel peranakan. Sel-sel peranakan. Contohnya dekat dalam testis dengan dalam ovari. Kalau kata awak tak tahu jawab, tapi kalau awak tahu, awak tulislah soma cell. S-O-M-A. Soma cell. Ada dalam buku teks. Soma cell. Okay. Okay, meiosis pula berlaku dekat mana? Manusia berlaku dekat dalam testis dengan ovari. Awak tulis testis dengan ovari je. Jangan cakap sel peranakan lah. Kalau boleh, dia tahu testis tu kat mana. Testis dengan ovari. Tumbuhan berlaku dekat dalam bunga. Kat bunga. Okay, awak cari jawapan kat sini. Okay. Mitosis. Menghasilkan berapa banyak anak? Cuba komen cepat. Anak mitosis ni berapa banyak anak yang dihasilkan? Cepat komen. Berapa banyak anak dihasilkan? Mitosis. Oh, betul. Mitosis. Bukan meiosis. Sorry. Mitosis. Mitosis. Mitosis, dua sel anak sebab pembahagian sel dia sekali je. So, dua sel anak. Bukan empat. Empat meiosis. Meiosis. Yang saya tanya, mitosis. Mitosis. Mitosis memastikan dua sel anak. Okey, bilangan kromosom sel anak berapa banyak dekat mitosis ni? 46 ke 23? Saya bagi pilihan. 46, betul. So, mitosis sebiji, identical 46, 46. So, sel induk membagi berapa kali? Dia membagi kat situ. Untuk mitosis. Sekali. Bagus, pandai. Sekali sahaja. Dan apa tulis teks buat tu? Membahagi sekali saja. Okey, pindah silang berlaku tak dekat mitosis? Pindah silang berlaku tak dekat mitosis? Tak. Okey, pandai pun. Bijaklah yang apa? Yang ni, buat tulisan merah tu. Siapa tahu nama dia tak tahu. Tak nampak nama dia. Okey, so faham Okey, kita tengok contoh meiosis pula. Okey, menghasilkan berapa banyak anak meiosis ni? 4. Okey, pandai pun. Bijaklah korang ni. 4 sel anak sebab bagi 2 kali. Okey, bilangan kromosom sel anak berapa banyak bilangan kromosom dalam sel anak? Setiap anak tu dapat berapa banyak? 23, betul. Kalau 46, bertemu 46 jadi 86, jadi anak saksa. Make sure sperm dengan ovum mesti 23 satu-satu. Dia tak boleh 46 campur 86, kita akan jadi gergasi. Okey. Kandungan genetik sel anak sama ke tak? Kandungan genetik anak dekat meiosis sama ke tak? Dekat meiosis sama tak anak dia? Beza. Okey, tak seiras Tak sama. Betul, pandai. Tak sama. Okey, sel induk membagi berapa kali? Sekali ke 2 kali? Dekat meiosis ni. 2 kali, pandai. 2 kali Pindah silang berlaku tak dekat meiosis ni? Berlaku. Berlaku. Okey, betul, pandai. Menyebabkan apa? Bila berlaku pindah silang ni, apa yang berlaku? Untuk apa? Apa tujuan kita buat pindah silang ni? Untuk buat apa? Tukar maklumat. Okeylah, bolehlah. Tapi kalau lebih tepat, tukar genetik. Pindah genetik. Okey, betul? Tukar genetik. Pertukaran genetik. Okey, so dah faham lah tajuk ni. So, awak faham tak? Basically, kalau saya tengok, awak dapatlah something. Awak boleh bezakan meiosis dengan mitosis. So, kalau awak dapat bezakan mitosis dengan mitosis ni, insya-Allah awak boleh jawab soalan exam. Untuk bahagian soalan ni je lah. Bahagian ni je. Betul, lain tak boleh lagi. Okey, ada soalan sebelum saya tamat dulu. Ni ada soalan. Saya buka pada apa? Saya buka pada ni lah. Kalau ada soalan, saya jawab. Apa cerita tu? Okey, baby kembar. Okey, saya ceritalah sebenarnya ada orang tanya kan. Baby kembar ni sepatutnya lepas ni awak belajar.
Okey, kita ada dua jenis kan, kembar seiras dengan kembar tak seiras. Okey, katakan ni sperma awak, macam ni lah, saya tak pandai lukis kan, ni macam betul tudu sikit kan. Sperma dengan ovum. Ni ovum ni sperma, ovum. So dia ada 23 kromosom, 23 kromosom. Ini kan ni kembar, kembar. Okey. So bila sperma ni bercantum, jadilah apa? Jadilah zygote. Zigot. Sorry, bahasa Melayu. Zigot. Okay, bila bertemu je jadi zigot, ada 46 sel. Okey, kalau berlakunya anak kembar ni, masa dia dah bercantum tu, kan dah bercantum dah jadi 46 kan? Jadi 46 sel ni kan? Kan dia dah complete, dah sempurna dia manusia. Disebabkan something, disebabkan perempuan tu terlalu subur, wanita terlalu subur, disebabkan dia makan makanan-makanan berasaskan kayu-kayu. Sebab tak kayu-kayu tu macam ubi-ubi, buru-buru ubi tu. Satu orang-orang dulu zaman pemerintah Jepun ramai kembar-kembar kan. Sebab diorang suka makan, diorang tak ada makanan lain, diorang tak ada nasi, tak ada kan. Diorang makan ubi kayu. So ubi kayu ni dah terbukti menyebabkan orang boleh dapat kembar. Di samping juga faktor genetik lah. Untuk dapat anak kembar, pemakanan yang berasaskan ubi-ubi kayu dan juga faktor genetik atau faktor waktu keturunan lah. Kalau keturunan tu ada keturunan baby kembar, boleh lah. Okey. So 46 dia zigot kan. So disebabkan dia terlalu subur, zigot ni dah jadi ni, dia berlaku proses mitosis. Mitosis pindah kan. Mitosis sama tak mitosis? Sama kan? Identical kan? Ni dengan ni sama kan? So dapatlah dua zigot. So anak ni lah kita panggil anak kembar. Sebab dia buat mitosis kan sama kan? Sama genetik kan? Tak ada pindah silang semua, tak ada kan? Dia bagi dua, jadi dua. So kalau katakan pemisahan tu tak berlaku dengan sempurna, tu jadi baby kembar siam tu melekat kepala. Sebab masa kat sini, masa ni dia tak bagi dua. Tak bagi dua betul-betul, melekat kepala. Bila besar baby tu melekat. Sebab tak bagi sama-sama rata. Sebab itulah baby dia kembar. Kalau kembar tak seiras, sperm awak ni kan, sperm kan ada banyak kan, bukan satu je kan. Sperm ada berjuta-juta kan. Okay. Tetapi perempuan tu ataupun wanita tu menghasilkan dua ovum. Kan saya cakap ada 4 sel tadi kan. Ada 4 sel kan. Mana 4 sel tadi? 4 sel anak kan. Ovum, saya cakap tadi, satu je hidup, 3 akan mati kan. Tetapi sebabkan faktor kesuburan dia ataupun faktor genetik, lepas tu dia makan dengan banyak benda yang menyebabkan kesuburan, dia menghasilkan 2 ovum sekaligus. Setiap manusia ada dia, walaupun setiap manusia satu ovum je, tapi kalau ada genetik dia akan hasilkan 2 ovum. So ovum ni sama tak genetik dia? Sama tak genetik ovum? Ovum ni dengan ovum sama tak? Tak sama kan, sebab ada pindah silang kan. So sperma ni masuk kat sini, sperma masuk kat sini. So dapatlah 2 baby yang tak seiras. Okey, faham tak? Dia dah 2 baby tak seiras. Sebab sperma ni pergi ovum ni, yang ni pergi ke ovum ni. Ovum ni tak sama sebab dia proses meiosis, kan tak seiras. So bila tak seiras, dia hasil, wanita tu menghasilkan 2 ovum sekaligus. Patut satu, dia buat 2 terus. Dia buat 2, dapatlah anak tak seiras kembar. So anak dia maybe yang ni laki ni perempuan. Tetapi kalau yang seiras tu mesti kan sama kan? Genetik dia sama kan? So dia kena laki-laki. Kalau seiras kena laki-laki, tak boleh laki perempuan. Tak pernah berlaku dalam dunia ni tiba-tiba dia seiras seorang lelaki seorang perempuan. Tak pernah lagi lah. Okey, ada soalan lain? Sebelum kita tamat. Cuba kalau tak ada tulis tak ada. So tak ada, saya faham lah maksudnya awak tak adalah macam biasa saya tergantung kat sini kan. Ada ke tak ada, saya tunggu je awak tulis. So ada tak ada, tulis. Kalau tak ada, tak ada. Okey, tak ada. Okey, nice. Okey, habis. Okey, saya ucapkan lepas ni balik rumah ni jangan lupa study Ni manusia ni masa sekarang tengah faham betul ni. Bila balik rumah ni, bila malam-malam nanti tak ulang kaji balik,
Dia esok lupa sikit, lupa lama bila seminggu depan tu dah tak ingat langsung. Pernah belajar ke? Mitosis apa benda ni? Tak pernah belajar. Kita belajar ke? Pernah belajar. Dah tak lupa terus. Okay, so make sure jangan lupa ulang kaji balik malam ni, baca saya selak sikit. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.